Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Akilah binti Muhammad Zain, nombor matrik 060801. Pengenalan. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam bagi mereka yang berkemampuan. Perintah haji ini merupakan penghormatan besar kepada Baitullah bermula dari zaman Nabi Ibrahim lagi sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, pelaksanaan ibadah haji ini menjadi satu mercu tanda dan bukti pengabadian setiap hamba kepada penciptanya. Maksud haji dari sudut bahasa ialah menuju ke suatu tempat, manakala dari segi syarak bermaksud sebagai menuju ke Baitullah Haram untuk menunaikan ibadah yang khusus dengan syarat-syarat tertentu. Dengan melakukan ibadah haji, ia dapat mengeratkan perpaduan dan persaudaraan dalam kalangan Muslim serta penyerahan jiwa kepada Allah. Laungan kalimah suci Allahu Akbar, Allah Maha Besar berulang-ulang kali dilaungkan oleh umat Islam semasa pelaksanaan haji dengan keyakinan dan ketakwaan, dan ia merupakan pengakuan yang jelas dan tegas tentang keesaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Syafri, nombor matrik 060781 daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah. InsyaAllah pada hari ini saya akan bawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Imran ayat 96 dan 97 yang berbunyi, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazina bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. فيه آية بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia, yakni beribadat kepada Tuhannya, ialah Baitullah yang di Mekah, yang berkah dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Di situlah tanda-tanda keterangan yang nyata, yakni yang menunjukkan kemuliaan. Di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkarkan kewajipan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Seterusnya sebab nuzul. Demikian setiap ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sebab-sebab tertentu. Begitu juga dengan Al-Imran ayat 96 hingga 97 ini yang mempunyai sebab nuzulnya tersendiri, iaitu Al-Qurtubi dari Mujahid. Dia berkata, orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi saling membanggakan diri. Yahudi yang menyatakan Baitul Maqdis lebih utama daripada Kaabah kerana ia adalah tempat persinggahan para nabi di samping ia berada di tanah suci. Orang-orang Islam pun berkata Kaabah lebih utama daripada Baitul Maqdis. Kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab persoalan ini, yang mana Allah memberitahukan bahawa Baitullah adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia secara keseluruhannya bagi kepentingan ibadah dan haji mereka. Kemudian di sana mereka mengerjakan tawaf, solat dan beriktikaf, iaitu lallazi bibakkata, yang bermaksud yang terletak di Mekah, yakni Kaabah yang dibangun Ibrahim Khalilullah, yang masing-masing kelompok dari Nasrani dan Yahudi mengaku bahawa mereka mengikut agamanya dan berjalan pada jalannya. Tetapi mereka tidak mengerjakan ibadah haji di Baitullah yang didirikan Ibrahim atas perintah Allah, dan ia menyeru kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji di sana. Qatadah berkata, sesungguhnya Allah menjadikan umat manusia berdesak-desakan di tempat ini sampai kaum wanita mengerjakan solat di depan kaum lelaki, di mana hal itu tidak terjadi di tempat lain. Demikian sebab nuzul bagi ayat ini, dan benarlah setiap firman Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai ibrah dan pengajaran kepada seluruh umat manusia agar menjadi panduan dalam segenap kehidupan serta memelihara kemaslahatan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nurazila binti Azizi, nombor matrik 060791. Seterusnya, penerangan ayat secara umum. Dalam ayat ini, Baitullah adalah rumah pertama dibangun untuk tempat ibadat bagi manusia. Rumah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim AS bersama anaknya Nabi Ismail AS sebagai rumah aman bagi manusia.
Baitul Atiq pula merupakan kiblat pertama dan tempat peribadatan pertama secara mutlak. Allah menyebut beberapa keistimewaan rumah ini yang menjadikannya lebih mulia dibanding semua masjid dan tempat ibadat lainnya. Yang pertama, ia adalah masjid pertama. Yang kedua, kiblat para nabi. Dan yang ketiga, negeri yang aman. Allah juga mewajibkan pelaksanaan haji dilakukan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Izzah binti Wan Muhammad Sabri, nombor metrik 060893. Seterusnya ialah jenayah yang dilakukan di Masjidil Haram. Para ulama bersepakat bahawa orang yang melakukan jenayah di tanah haram harus diqisas, sama ada pembunuhan ataupun selain pembunuhan. Dalil mereka ialah kerana perbuatan jenayah di tanah haram berarti menodai kesucian. Namun, mereka juga berbeza pendapat tentang orang yang melakukan sesuatu kejahatan di luar tanah haram, kemudian dia masuk ke tanah haram. Adakah dia perlu diqisas di tanah haram sekali lagi? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertamanya ialah pendapat Hambali dan Hanafi, dan pendapat kedua ialah pendapat Maliki dan Syafi'i. Pendapat Hanifah dan Hambali. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, di mana kedua imam iaitu Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa orang yang melakukan jenayah yang menyebabkan dia harus dihukum kemudian dia masuk ke tanah haram, maka dia harus dilindungi. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan perlindungan keamanan bagi sesiapa yang masuk ke dalam tanah haram. Sebab ayat ini sekalipun bentuknya berita iaitu kalam khabar, tetapi ja bermaksud amar iaitu perintah. Jadi maknanya barang siapa yang masuk ke tanah haram berilah dia keamanan. Pendapat ini dipetik daripada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan jika seseorang melakukan jenayah di tanah halal kemudian dia masuk ke tanah haram, maka dia tidak boleh diqisas, tetapi dia tidak boleh diajak sebagai kawan duduk, tidak boleh diajak berjual beli dan tidak boleh diajak bercakap-cakap sehingga dia keluar dari tanah haram tersebut. Seterusnya ialah pendapat Maliki dan Syafi'i. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i bahawa sesiapa yang melakukan jenayah di luar tanah haram lalu dia masuk ke tanah haram, maka dia tetap diqisas, sama ada masalah pembunuhan ataupun lainnya. Mazhab Maliki dan Syafi'i membantah tentang ayat dan sesiapa masuk maka amalah dia, yang dijadikan alasan pihak pertama ayat sebagai mengatakan bahawa ini berlaku di zaman jahiliyah. Ayat kalau seseorang melakukan jenayah kemudian masuk Masjidil Haram, maka dia tidak boleh dikejar sehingga dia keluar dari Masjidil Haram. Ini termasuk anugerah Allah bagi penduduk di daerah tersebut di mana Al-Haram dijadikan sebagai pusat keamanan dan kedamaian. Seterusnya ialah pendapat yang lebih kuat. Pendapat kedua inilah yang lebih tepat. Ini kerana seandainya kami mengambil pendapat pertama yang pada hakikatnya masih boleh ditarik hulur, nescaya Masjidil Haram itu akan menjadi tempat berkumpulnya para penjenayah iaitu orang jahat. Dan penjahat-penjahat, bahkan keamanan pun akan menjadi terganggu sebab seorang pembunuh yang lari dari tanah airnya pasti dia akan cepat-cepat lari ke tanah haram, Masjidil Haram, kerana dia tahu di situ dia akan mendapat jaminan. Jadinya dengan demikian tindak kejahatan akan semakin menjadi-jadi dan kerosakan semakin melebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Akilah binti Muhammad Fazil, nombor metrik 060801. Seterusnya kita pergi pula kepada hukum persyariatan haji bagi orang miskin dan hamba sahaya. Orang miskin ini tidak diwajibkan melaksanakan haji kerana dia tidak mampu, tetapi apabila dia telah menunaikannya, maka kewajipan hajinya itu pun telah gugur, yang bermaksud tidak perlu menunaikan haji lagi sekiranya seseorang itu telah menjadi kaya setelah daripada itu, menurut ijma' ulama'. Adapun hamba sahaya apabila dia menunaikan haji, apakah kewajipan hajinya itu boleh gugur? Di sini terdapat dua pendapat, iaitu terdapat dua pendapat mengenai masalah ini, iaitu pendapat yang pertama dari pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, hajinya sunat dan dia wajib haji lagi jika sudah dimerdekakan. Hal ini disebabkan situasinya sama seperti seseorang anak kecil yang belum baligh. Seseorang anak yang belum baligh apabila melaksanakan haji, maka jika sudah baligh, dia wajib melaksanakan haji lagi. Begitu juga dengan hamba sahaya, apabila sudah melaksanakan haji, kemudian dia dimerdekakan, maka dia pun wajib melaksanakan haji lagi. Seterusnya, pendapat daripada Imam Syafi'i.
Menurut Imam Syafi'i, hajinya itu sudah cukup kerana dikiaskan dengan orang yang miskin tadi. Dalilnya, haji itu sama dengan solat Jumaat yang tidak wajib bagi seseorang hamba sahaya. Tetapi, kalau hamba ini menunaikan solat Jumaat, maka kewajipan solat zuhur menjadi gugur. Begitu juga dengan masalah haji ini, apabila dia telah menunaikan, maka gugurlah kewajipan haji ke atasnya. Namun yang demikian, pendapat haji ini sangat lemah. Hal ini kerana sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nawawi yang merupakan seorang tokoh mazhab Syafi'i tidak sama dengan apa yang disebutkan itu. Dia berkata, sesungguhnya mazhab Syafi'i berpendapat bahawa sebelum wukuf di Arafah, maka hajinya itu sudah memenuhi syarat sebagai seorang hamba sahaya. Apabila ikhram untuk haji kemudian dia dimerdekakan haji Islam. Berbeza dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Adapun jika dia dimerdekakan sesudah pelaksanaan haji, maka tidak cukup. Boleh jadi ini pendapat yang betul dalam mazhab Syafi'i. Di sini hanya ada perbezaan bentuk, bukan hakikat, sebab kedua pendapat terakhir tersebut sepakat bahawa apabila kemerdekaannya itu berlaku selepas menunaikan rukun haji iaitu wukuf di Arafah, hajinya itu tidak dipandang cukup sebagai haji wajib. Kerana itu, dia wajib haji di lain waktu kerana yang pertama tadi adalah sunat baginya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, mahram bagi seorang wanita. Dalam Islam, mahram bagi seorang wanita adalah suami seorang perempuan atau laki-laki yang diharamkan baginya menikahi perempuan tersebut selamanya kerana faktor keturunan atau kerana faktor-faktor lain iaitu seperti faktor pernikahan dan sepenyusuan. Oleh itu, dalam ibadah haji, sebahagian fuqaha berpendapat bahawa mahram sebagai syarat mutlak bagi wajib haji seorang wanita. Namun demikian, terdapat beberapa pendapat berkaitan mahram merupakan syarat haji bagi perempuan. Yang pertama, iaitu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahawa adanya mahram bukan syarat wajibnya haji bagi perempuan dalam sesuatu keadaan. Pendapat itu berdasarkan hadis riwayat Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Imam Ahta, Ibnu Sirin, Al-Awza. Pendapat ini merupakan juga pendapat Imam Zuhairi, Qatadah, Hakim bin Utaibah, Daud Zuhairi dan pengikutnya. Kemudian menurut Imam Ibnu Sirin berpendapat tidak apa-apa seorang perempuan keluar dengan seorang laki-laki Muslim. Di samping itu, Imam Malik berpendapat seorang Muslimah boleh keluar berpergian tanpa mahram asalkan bersama kelompok Muslimat. Manakala Imam Ahmad berpendapat tidak apa-apa seorang Muslimat berpergian tanpa disertai mahram asalkan bersama kaum Muslimin yang soleh-soleh. Kemudian Imam Auzak berpendapat seorang Muslimat boleh keluar berpergian dengan rombongan yang terpercayai. Manakala Imam Syafi'i berkata, seorang Muslimah boleh keluar dengan seorang Muslimah lain yang merdeka lagi terpercaya. Manakala Imam Ibnu Hajar berpendapat seorang Muslimah yang tidak punya mahram sesungguhnya boleh berhaji dan ia tidak dikenai apa-apa. Namun jika ia mempunyai suami, suaminya wajib menyertai isterinya berhaji. Jika ia tidak menemaninya, sang suami itu berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tetap berangkat haji dengan rombongan lain, isterinya tidak dikenai apa-apa. Di samping itu, dari Ibnu Sufyan dan Imam Abu Hanifah, jika masa berpergian perempuan itu kurang dari 3 malam, ia berhak haji walau tanpa suami dan tanpa mahram. Namun seandainya 3 malam atau lebih, ia tidak boleh berhaji kecuali disertai suami atau mahramnya. Wallahu'alam, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Razila binti Azizi, nombor matrik 060791. Seterusnya, syarat-syarat wajib haji. Terdapat 4 syarat-syarat wajib haji iaitu yang pertama Muslim, yang kedua berakal dan juga baligh, yang ketiga merdeka dan yang keempat mampu. Yang pertama Muslim iaitu Islam. Orang kafir tidak diseru dan tidak dituntut untuk melaksanakan syariat-syariat Islam dan tidak sah jika ia melaksanakannya. Yang seterusnya berakal dan juga baligh. Harus berakal dan juga baligh. Orang gila dan anak kecil tidak wajib melaksanakan perintah-perintah agama. Yang ketiga, merdeka. Seorang hamba sahaya tidak wajib melaksanakan ibadah haji kerana dia sendiri tidak memiliki harta benda, bahkan hartanya itu milik tuannya. Oleh kerana haji adalah ibadah yang memerlukan beberapa hari, dengan melaksanakan haji, hak-hak tuannya ada kaitan dengan dirinya itu akan terabai. Yang keempat, mampu. Mampu menurut pandangan 4 mazhab adalah berbeza-beza. Yang pertama,
menjadi syarat wajib kepada mampu. Yang pertama, bekalan. Yang kedua, kenderaan. Yang ketiga, sihat jasmani. Yang keempat, amal perjalanan. Dan yang kelima, memungkinkan dilakukannya perjalanan tersebut. Seterusnya, mazhab Maliki. Pengertian mampu yang terkenal dalam mazhab Maliki atau yang difatwakan sendiri oleh Imam Malik ialah memungkinkan sampai ke tempat tujuan dengan mudah tanpa halangan yang benar-benar berat melebihi perjalanan biasa dan disertai adanya jaminan keamanan bagi jiwa dan juga harta bendanya. Menurut mazhab Maliki, tidak disyaratkan adanya bekalan dan juga kenderaan. Yang ketiga, mazhab Hanbali. Maksud mampu dalam mazhab ini adalah bekalan dan juga kenderaan. Bekalan adalah segala sesuatu yang diperlukan pada keberangkatan ataupun kepulangan yang berupa makanan, minuman dan juga pakaian. Jika memiliki dengan mendapatkannya secara murah, wajib membelinya. Jika sebaliknya, maka tidak wajib ia membelinya. Dan yang keempat, menurut pandangan mazhab Hanafi, terdapat 3 perkara yang menjadi syarat wajibnya haji, iaitu bekalan dan kenderaan. Yang kedua, sihat jasmani dan ketiga, jalan yang aman. Maklumat tambahan, dalam buku tafsir ayat-ayat ahkam jilid yang pertama, jilid 1, terdapat syarat wajib haji tambahan iaitu perlunya mahram bagi seseorang wanita dalam menunaikan haji. Yang pertama untuk mengelakkan fitnah dan yang kedua untuk menjamin keselamatan dirinya. Saya Nurul Aini binti Ahmad Nasir, nombor menteri 060824 akan meneruskan lagi perbahasan berkaitan adakah haji itu cukup hanya sekali atau berulang. Seperti mana Allah SWT berfirman, walillahi 'alan nasi hajjil bait. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Menurut zahir ayat haji itu hanya wajib sekali seumur hidup dan adalah pendapat yang jumhur. Itu kerana di dalam ayat ini tidak ada keterangan yang mewajibkan haji dilaksanakan berulang kali. Ini dikuatkan lagi oleh hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang berkata, iaitu Rasulullah SAW pernah berketuah di hadapan kami, iaitu baginda SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas kamu mengerjakan haji, maka hendaklah kamu mengerjakannya. Lantas seorang lelaki mencelah, apakah ianya setiap tahun, wahai Rasulullah SAW? Baginda diam sehingga lelaki tersebut mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau aku mengatakan ya, nescaya wajiblah ia setiap tahun, sedangkan kamu sekali-kali tidak akan mampu melaksanakannya. Kemudian baginda bersabda lagi, sesungguhnya yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu jauhinya, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu lakukan sekadar kemampuan. Sesungguhnya telah binasalah kaum sebelum kamu lantaran banyak bertanya dan mereka menyalahi para nabi. Hikmah pensyariatan haji dan kesimpulan. Kewajipan haji sekali seumur hidup seperti disabdakan Nabi SAW adalah tepat. Ia menggambarkan sifat rahmatan lil alamin yang disebut dalam Al-Quran. Islam merupakan agama yang tidak memberatkan penganutnya dengan pensyariatan yang membebankan. Hal ini terbukti dalam suasana pada hari ini apabila pelaksanaan haji itu menuntut kemampuan dari segi kewangan dan juga fizikal. Bagi mereka yang memiliki dana lebih, maka alangkah baiknya mengagihkan dana hajinya untuk kepentingan sosial seperti bantuan kepada agensi dan persatuan agama Islam, bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Dengan melaksanakan sekali haji, ia bakal memberikan ruang dan peluang kepada orang lain menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Hal ini lebih terselah apabila kita sering dengar orang ramai yang menunggu giliran haji yang bertahun-tahun lamanya. Selain itu, hikmah pensyariatan haji yang lain ialah menunjukkan kumpulan orang-orang Muslim. Hal ini kerana agama ini dibangunkan atas perkumpulan dan saling mengasihi antara umat Islam. Oleh kerana itu, Allah SWT menjadikan majoriti ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam itu sebagai saranan untuk bertemunya antara umat Islam. Allah SWT juga menjadikan pertemuan di setiap hari 5 kali dengan disyariatkan aturan solat jemaah
Dan Allah SWT juga menjadikan pertemuan yang lain yang berulang-ulang kali setiap minggunya dalam bentuk disyariatkan solat Jumaat. Pertemuan lain yang berulang-ulang setiap tahun sekali dari seluruh negara berpenduduk Muslim, Allah SWT mensyariatkan haji ke Baitullah. Oleh itu jelaslah di sini bahawa ibadah haji ini merupakan pensyariatan yang diturunkan berdasarkan kepada kemampuan manusia, namun pelaksanaan menuntut kepada iltizam yang tinggi dan merupakan rukun yang terakhir untuk melaksanakan kesempurnaan Islam seseorang itu. Sekian, terima kasih.